Yang amat besar maknanya terutamanya kepada kita punya warga pendidik di Negeri Sembilan dan di tanah air juga, kerana untuk kita menyambut Hari Guru yang akan jatuh pada 16 hari bulan, maka diadakan acara-acara sambutan tersebut, dan salah satunya adalah acara yang telah pun berlangsung pagi tadi, majlis pameran dan juga majlis festival Hari Guru tahun 2013 yang diadakan bersama-sama dengan Kementerian Pelajaran dan diuruskan oleh pihak utusan Malaysia. Ini merupakan kita punya acara yang disambut untuk kita sampai ke kemuncaknya pada 16 hari bulan. Pameran dan festival buku Hari Guru ini merupakan acara yang dibuat oleh utusan Malaysia, yang merupakan salah satu daripada usaha utusan dalam dia punya corporate social responsibility, dan memilih sebagai penganjur utama pameran dan juga festival Hari Guru. Dan utusan Malaysia seperti mana yang kita tahu, tahun ini menyambut 75 tahun usia dia, dan telah pun lama berjasa kepada negara dan juga anak bangsa. Memang merupakan usaha yang baik utusan mendukung hasrat untuk menjadi sebagai pengurus utama festival Hari Guru ini, kerana ia jelas menunjukkan hasrat utusan untuk terus menjadi sebagai akhbar dalam negara kita yang memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat, untuk menjadi sebagai apa yang dipanggil penyebar maklumat, terutamanya dalam bidang pendidikan. Sebelum merdeka dulu, utusan memainkan peranan untuk menyebarkan maklumat dan juga memberikan ilmu kepada orang ramai. Maka saya amat suka cerita lah, kerana usaha dan juga peranan yang dimainkan oleh utusan masih lagi bersama-sama untuk menolong kerajaan dan juga bersama-sama mendukung nasab kerajaan menjayakan dasar pelajaran di negara ini. Sedikit sebanyak usaha yang dibuat ini akan dapat menjelaskan kepada rakyat bahawa usaha kerajaan untuk kita mempertingkatkan lagi kita punya bidang pendidikan di negara ini dapat dijayakan, dan ia dapat dijayakan bersama-sama dengan banyak pihak. Dan usaha yang dilakukan oleh utusan ini amat sanjung tinggi, kerana bersama-sama dengan kerajaan untuk terus membina bidang pendidikan sebagai bidang keutamaan negara kita. Untuk jadi peranan Jadikan sebagai kita punya platform untuk kita meniup semangat patriotisme, terutamanya di kalangan pendidik, kerana pendidik ini juga merupakan sebagai pemandu lah, seperti yang saya sebutkan, dia memandu kereta. Kereta boleh jadi kereta teknologi tinggi, kereta Ferrari ke, kereta Renault ke, kereta apa ke, Sauber ke, tapi terpulang kepada driver dia, pemandu dia. Kadang-kadang pemandu kereta kancil lebih laju pada kereta Mercedes. Jadi guru ini merupakan sebagai orang yang melaksanakan dasar, dan guru merupakan sebagai harapan negara, harapan bangsa kita, negara kita, untuk melihat supaya peranan yang dimainkan oleh mereka ini akan dijadikan sebagai sesuatu wadah masa depan kita untuk terus mendidik anak-anak bangsa yang bakal menjadi pemimpin. Dan kalau boleh peranan akhbar ini dapat disesuaikan dengan keadaan semasa. Sekarang ni misal kata Yang Berhormat Perdana Menteri dah nak memulakan apa yang dipanggil sebagai National Reconciliation. Jadi di sini peranan akhbar amat penting sekali untuk kita menjana suatu dasar untuk kita melihat supaya masa depan kita ini amat penting, dan perpaduan di kalangan rakyat di negara ini sesuatu yang tidak boleh kita kompromikan.
sesuatu yang tidak kita boleh pandang remeh ya. Kerana jika kita pandang remeh tentang asas perpaduan, dia akan menghancurkan negara kita. Jadi saya yakin dan percaya akhbar boleh memainkan peranan, media memainkan peranan ke arah menyeru, ke arah tulisan-tulisan, rencana-rencana, ke arah apa saja tajuk yang boleh dijadikan sebagai asas kepada menjayakan National Reconciliation yang nak dibuat oleh Perdana Menteri ini. Nanti Datuk sebut satu cabaran. Dah adakan pilihan gaya umum. Rakyat telah pun membuat keputusan. Kita mesti akui keputusan rakyat. Menang atau kalah itu adat dalam kita pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Jangan pula kita tak dapat mengakui hakikat kita kalah dan kita masih mempersoalkan. Kan itu tak sepatutnya timbul. Dan sepatutnya sekarang ni rakyat dah bagi mandat dan kita dah tubuhkan kerajaan, maka kita perlu lupakan tentang soal pilihan gaya ni. Cukuplah kan? Cukuplah sudah kita terlampau berpolitik hari-hari sehingga kan tak boleh buat apa benda 1 tahun, 2 tahun. Kita tak mahu negara kita terperangkap dalam polemik yang tak sudah-sudah. Kita banyak lagi benda, banyak lagi hal yang perlu kita uruskan. Menguruskan soal ekonomi negara, menguruskan tentang krisis ekonomi dunia sekarang melanda. Kita tak boleh duduk diam. Kalau kita duduk diam, nanti kita juga akan hanyut dalam arus krisis ekonomi dunia. Apakah kita mahu melihat Malaysia hanyut sama-sama? Kan itu perlu kita persoalkan. Kalau tidak, apa jawapan dia? Kalau kita tak mahu kita terhanyut sama-sama sekali, kita mesti keluar daripada kemulut ini. Sama-sama kita berganding bahu, tingkatkan produktiviti, pekerja-pekerja kilang, pekerja-pekerja semua, tingkatkan produktiviti. Kerana bagi pelabur dunia sekarang ni, dia tak pergi lagi melihat dia duduk dalam pejabat dia melihat negara daripada dia punya skrin. Dia tengok kita punya productivity level kita berapa. Rakyat Malaysia sama ada gaji dia tinggi ataupun productivity lebih tinggi. Ini perlu kita urus. Siang malam nak cakap pasal politik dia tak habis. Jadi saya harap supaya semua stop, put a full stop, letak nota. Belajarlah letak nota, belajarlah kita menghadapi kita kalah.